Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Kasus ini berkaitan dengan pasar haiwan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang liar seperti kelawar. Virus ini kuat berjangkit dan ditularkan daripada manusia kepada manusia lain dengan laju. Setakat hari ini, sebanyak 2 juta orang telah dijangkiti virus ini dan sekitar 25,000 pesakit yang telah meninggal dunia. Vaksin yang diberikan akan membantu meningkatkan sistem imun seseorang untuk melawan virus ini. Setiap negara terpaksa berhenti banyak perkhidmatan. Perkara ini telah menyebabkan ekonomi negara merosot dan kadar pengangguran meningkat. COVID-19 juga telah mengakibatkan beberapa perubahan serius dalam kehidupan kita seperti pengajaran dan pembelajaran dalam talian, bekerja dari rumah dan membeli belah dalam talian yang telah menjadi rutin biasa. Dalam sejarah yang panjang, berbagai jenis virus telah menyebabkan banyak panik dalam masyarakat manusia termasuk influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Antara gejala umum terhadap manusia termasuklah demam, sakit kepala, teruk dan sebagainya. Dalam kes yang lebih teruk, influenza juga boleh menyebabkan pneumonia, iaitu menyebabkan maut terutamanya terhadap kanak-kanak dan orang tua. Pada tahun 1173, pandemik yang pertama telah dilaporkan di Eropa dan virus ini masih kekal hingga hari ini. Terhadap 4 virus yang dikenal pasti menyebabkan penyakit influenza yaitu influenza virus A, influenza virus B, influenza virus C, dan influenza virus D. Menurut laporan, influenza virus B hampir hanya menyerang manusia dan lebih jarang berbanding dengan influenza virus A. Selain itu, penyakit virus Ebola juga membangkitkan perhatian dunia. Penyakit ini menyerang manusia disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini baru saja dikenal pasti dan dianggap sebagai suatu virus penyakit yang amat berbahaya di dunia. Antara gejala umum ialah menyebabkan pesakit menjadi lemah, kekurangan air, dan sebagainya. Pada bulan Februari 2014, virus Ebola telah muncul di Guinea. Ini menunjukkan wabak virus Ebola pertama seumpamanya yang berlaku di wilayah tersebut. Terima kasih Song Xian. Penyakit coronavirus merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus 2 pada Disember 2019. Wabak pneumonia yang tidak mengetahui asas dilaporkan di Wuhan, Hubei wilayah China. WHO mengumumkan penyakit ini sebagai wabak pada 12 Mac 2020 kerana penyebaran global SARS coronavirus 2 dan ribuan kematian yang disebabkan oleh penyakit coronavirus. Virus ini boleh merebak dari mulut atau hidung orang yang dijangkiti dalam zarah cair kecil ketika mereka batuk, bersin, bercakap dan bernafas. Kita mesti melindungi diri sendiri dengan menjauhkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain, memakai topeng muka, mencuci tangan dan mendapatkan vaksin. Terdapat beberapa penyataan yang menunjukkan asas unsur COVID-19. Setelah misi mencari fakta selama sebulan di China, pasukan WHO yang menyiasat asas unsur pandemik COVID-19 menyimpulkan bahawa virus ini mungkin berasal dari kelawar. Para saintis percaya bahawa virus ini berasal dari kelawar dan kemudian menjangkiti manusia melalui spesies perantaran. Peneliti Shi Zhengli merupakan salah satu pakar utama coronavirus kelawar di China dan timbalan pengarah magma P4. Dia ialah seorang ahli pasukan yang menerbitkan kajian pertama yang menunjukkan bahawa SARS coronavirus 2 berasal dari kelawar. Pada hakikatnya, tidak ada bukti saintifik yang menjelaskan dari mana asas COVID-19. David Hyman, Profesor Epidemiologi Penyakit Berjangkit di London School of Hygiene and Tropical Medicine, menyatakan tidak ada bukti mengenai sumber asasnya tetapi berkaitan erat dengan virus kelawar. Sekarang saya akan menyampaikan perbincangan ini kepada Iyun. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Abdul Latif. Kami dari kumpulan 6 dan nama saya Iyun. Tajuk yang kami ingin bentangkan pada hari ini ialah isu globalisasi,
Kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Sebelum bermula, izinkan saya untuk memperkenalkan adik kumpulan kami, iaitu Xingyi, Yiting, Junhan, Yuqian, Xingyi, Jiaqian, Kaiyong, Kecai, dan Songxian. Dengan ini, kami akan memulakan pembentangan dengan pendahuluan. Pandemik COVID-19 telah membawa kesan kepada kehidupan sosial pelajar. Kesan yang pertama ialah penyesuaian diri dengan norma baru. Sebagai contoh, pelajar terpaksa menjaga jarak sekurang-kurangnya 1.5 meter, memakai pelindung muka, menggunakan sanitasi tangan dan menggunakan MySejahtera atau melaporkan diri dalam buku catatan sebelum dan selepas masuk kedai. Kesan yang kedua ialah cabaran melaksanakan peranan sebagai ahli keluarga dan pelajar. Pelajar menghadapi kesusahan dalam menguruskan masa untuk mengulang gaji pelajaran, aktiviti kurikulum dalam talian dan menetapkan jadual harian sendiri. Setengah pelajar juga perlu menolong ibu bapa walaupun mereka sibuk dengan kerja akademik. Kesannya, kadar berlakunya konflik antara pelajar dengan ibu bapa mereka juga meningkat semasa PKP. Kesan yang ketiga ialah aktiviti luar yang terhad. Pelajar tidak dibenarkan melakukan aktiviti luar dan aktiviti perkumpulan semasa PKP. Mereka hanya boleh mengisi masa lapang di rumah. Selain itu, mereka juga diwajibkan menggunakan platform atas talian untuk mengikuti segala aktiviti sekolah. Kesan yang keempat ialah cabaran perubahan mod pembelajaran. Setengah pelajar menghadapi masalah internet, suasana belajar di rumah yang kurang kondusif, dan kekurangan alatan yang diperlukan semasa pembelajaran atas talian. Kesan yang kelima ialah tekanan. Dari segi akademik, pelajar mengalami stres apabila gagal menyesuaikan diri dengan mod pembelajaran baru. Dari segi ekonomi, krisis kewangan keluarga akibat PKP menyebabkan setengah pelajar terpaksa bekerja sambil belajar. Dari segi sosial, setengah pelajar sanggup untuk tidak balik kampung semasa cuti perayaan kerana takut sendiri akan jadi punca kluster di kampung sendiri. Kesan yang keenam ialah hubungan sosial yang terhad. PKP telah mengurangkan interaksi sosial kita secara langsung. Pengasingan sosial ini akan menyebabkan kegelisahan dan kemurungan, malah berkaitan dengan kadar mobiliti, kematian, jangkitan dan penurunan kognitif yang lebih tinggi. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti latar belakang terbentuknya COVID-19. Yang kedua, menghuraikan punca-punca COVID-19. Yang ketiga, menghujahkan kesan COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Untuk bahagian metodologi kajian, kita memilih kaedah kuantitatif untuk mengumpulkan data. Yang pertama, soal selidik. Instrumen soal selidik ialah alat pengukur yang popular dalam kajian tinjauan. Borang soal selidik ini dibina dengan menggunakan laman web iaitu Google Form. Borang soal selidik ini mengandungi 24 soalan dan berbentuk pelbagai pilihan. Borang akan diedarkan kepada responden secara rawat melalui media sosial seperti WhatsApp, WeChat dan Instagram. Yang kedua, temu bual. Kaedah yang pengkaji menggunakan adalah kaedah temu bual yang tidak formal, iaitu dijalankan melalui laman sesawang dan tidak boleh berbentuk fizikal disebabkan perintah kawalan pergerakan. Pengkaji telah menyediakan 5 persoalan yang bagi menjawab objektif kajian ini. Temu bual ini akan dijalankan dengan menggunakan Microsoft Teams dan WhatsApp. Untuk rujukan kepustakaan, pengkaji melayari internet bagi membantu dalam menyempurnakan kerja khusus ini. Oleh itu, pengkaji telah menyalari lawan sesawang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh pengkaji bagi membantu pengkaji dalam menyiapkan kajian yang dipilih. Jiaqian dan Yiting akan berbincang tentang bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Itu ialah tempatan kajian. Dalam soalan di manakah kes pertama COVID-19 dijumpa, semua orang memilih di Wuhan, China. Dalam soalan bilakah COVID-19 mula berlaku, paling banyak orang memilih di Disember 2019. Dalam soalan adakah kelawar disyaki merupakan punca COVID-19, paling banyak orang memilih mungkin. Dalam soalan adakah kaedah penyebaran COVID-19 adalah melalui udara atau titisan air yang dihasilkan semasa bersin atau batuk, paling banyak orang memilih ya.
Dalam soalan, adakah tanda-tanda seperti demam panas, batuk, lemah, hilang deria bau dan rasa, kesesakan bernafas dan tiada simptom merupakan tanda jangkitan COVID-19? Paling banyak orang memilih ya. Dalam soalan berapa kerap anda melayani maklumat tentang COVID-19? Paling banyak orang memilih 2 ke 3 kali seminggu. Dalam soalan apakah saluran anda untuk mendapatkan maklumat tentang COVID-19? Paling banyak orang memilih dengan sosial media. Dalam soalan adakah pandemik COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan sosial anda? Paling banyak orang memilih ya. Dalam soalan adakah anda telah biasa dengan normal baru? Paling banyak orang memilih ya. Dan dalam soalan adakah anda rasa biasakan diri dengan normal baru adalah penting? Paling banyak orang memilih ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Saya Chong Yiting dan saya akan meneruskan pembentangan dari sini. Soalan 15 menunjukkan gangguan fokus daripada ahli keluarga atau rakan merupakan cabaran yang paling kerap dihadapi oleh responden apabila melaksanakan pembelajaran atas talian. Di samping itu, 34% responden tidak bersetuju bahawa pembelajaran atas talian adalah lebih baik daripada kelas fizikal dan 26.4% bersetuju. Soalan 17 menunjukkan hampir separuh responden menghadapi cabaran dalam melaksanakan peranan sebagai ahli keluarga dan pelajar di rumah. Soalan seterusnya menunjukkan 71.7% responden berasa berkomunikasi dengan ibu bapa dapat mengurangkan konflik antara mereka. Bagi soalan 19, hanya 42.3% responden adalah aktif dengan aktiviti luar sebelum PKP. Soalan 20 memperlihatkan aktiviti yang paling kerap dilakukan oleh responden ialah menonton drama. Seterusnya, 26.4% responden menghadapi tekanan daripada akademik diikuti dengan hubungan sosial, ekonomi dan isu keluarga. Selain itu, separuh responden bersetuju bahawa tekanan akan menyebabkan kejatuhan akademik seseorang pelajar. Bagi soalan 23, separuh responden berasa hubungan mereka dengan orang terdekat semakin menjauhi semasa PKP. Soalan terakhir memberi maklumat tentang cara yang paling popular digunakan oleh responden untuk berhubung dengan orang lain ialah melalui media sosial. Salam sejahtera, nama saya ialah Chia Sini. Saya akan memulakan perbincangan pengetahuan tentang sejarah dan latar belakang COVID-19. Majoriti pelajar memilih dari bermula COVID-19 yang betul dan semua responden memahami COVID-19 berasal dari Wuhan, China. Selain itu, pelajar mempercayai sumber dari WHO dan melayan wabak ini dengan serius. Responden yang menentang kerana mempercayai COVID-19 bukan berasal dari kelawar dan mungkin penggemar kelawar yang pernah melawati acara Don't Blame Bats. Penyebaran COVID-19 adalah melalui bersin atau batuk. Simptom seperti demam panas, batuk, lebah dan lain-lain telah disahkan oleh WHO. Selama 2 tahun ini, pelajar secara beransur-ansur berhenti peduli dengan keadaan COVID-19. Mereka semakin bosan mengambil langkah mencegah COVID-19 atau tiada tekanan dalam kehidupan keluarga. Majoriti responden menggunakan sosial media untuk mendapatkan berita mengenai COVID-19. Sebab pelajar jarang keluar, ahli keluarga dan rakan menjadi sumber terdekat terhadap pelajar. Berita daripada TV lebih tepat walaupun mempunyai waktu seranya tetap. Hasil kajian kami juga mengandungi kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Dari segi penyesuaian diri dengan norma baru, majoriti responden dapat membiasakan diri dengan norma baru. Hal ini adalah penting kerana ia dapat melindungi keselamatan diri kita dan keselamatan awam, serta merupakan langkah pencegahan daripada jangkitan COVID-19. Dari segi cabaran perubahan mod pembelajaran, gangguan fokus merupakan gangguan utama kerana pelajar tertarik oleh media sosial dan permainan atas talian dan gangguan daripada adik-beradik yang bising. Dalam kajian ini, kami juga mendapati bahawa kelas fizikal dan kelas atas talian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari segi aktiviti luar yang terhad, aktiviti yang dijalankan oleh paling banyak responden untuk mengisi masa lapang semasa PKP adalah menonton drama atau anime.
Aktiviti ini juga merupakan aktiviti yang dijangka akan dilakukan oleh ramai rakyat semasa PKP 3.0. Dari segi tekanan akademik merupakan tekanan utama kerana pelajar mengalami kerja rumah yang lebih beban berbanding dengan semasa kelas fizikal. Dari segi hubungan sosial yang terhad, separuh daripada jumlah responden merasa hubungan sosial mereka semakin jauh semasa PKP kerana PKP tidak membenarkan segala aktiviti bersosial dijalankan. Cara yang paling banyak dipilih oleh responden untuk berhubung dengan orang lain adalah melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram kerana ia mudah dikendali dan dapat digunakan tanpa batasan geografi dan masa. Nama saya Chang Yukian. Sekarang saya menjelaskan cadangan mengurangkan tekanan pelajar. Cadangan pertama ialah mencari aktiviti berada yang menarik. Misalnya, pelajar dapat menonton anime untuk meletakkan tanggungjawab akademik buat sementara waktu. Kajian menunjukkan bahawa menonton anime memotivasikan pelajar menjadi lebih berdaya tahan dan berkembang maju dalam perjalanan akademik sebab ramai watak anime mempunyai sikap positif dalam kehidupannya. Seterusnya, permainan atas talian dalam masa terhad meningkatkan perasaan pencapaian, interaksi sosial dengan permainan lain dan membangunkan daya tahan emosi. Selain itu, memasaklah bagi sesenar belajar dapat meningkatkan kreativiti menyediakan makanan kegemaran. Ia juga boleh mengurangkan konflik antara pelajar dan ahli keluarga di rumah kerana dapat berkoordinasi bersama. Cadangan kedua ialah bercakap dengan orang lain. Contohnya, pelajar boleh menjadualkan masa untuk membincangkan berbagai topik berminat dengan orang rapat atau mencari orang tidak dikenali atas talian untuk meluahkan perasaannya seperti Clubhouse, Instagram, Monkey App atau Twitter. Pelajar juga dapat menyatakan kebimbangan dan masalah dengan menghubungi talian bantuan kesihatan mental seperti Preventers, Relate Malaysia, MMHA dan sebagainya. Cadangan ketiga ialah mengekalkan gaya hidup sihat. Contohnya, senaman aerobik dalaman popular adalah tekan tubi, melutut dan senaman papan. Manakala senaman luar adalah berbasikal, berjogging dan lompat tali. Seterusnya, tidur kualiti sekurangnya 7 jam lebih dapatlah mengasuhkan fikiran jernih dan prestasi kerja tinggi untuk tugasan harian. Selain itu, makanan sihat yang kaya dengan serat, omega 3 atau antioksidan seperti sayur-sayuran, ikan, kacang campur dan sebagainya dikaitkan dengan gangguan mood yang rendah, peningkatan ingatan dan rentang perhatian. Cadangan keempat ialah mencari bantuan kewangan. Contohnya, PTPTN mempunyai kadar faedah 1% setahun dan pelajar yang memperolehi kepujian kelas pertama dapat dikecualikan pembayaran pinjaman. Seterusnya, penerimaan beasiswa universiti dapat diteruskan jika sesuatu tahap keputusan CGPA dapat dikekalkan. Sekiranya keadaan kewangan pelajar ketat, terdapat cara lain ditawarkan oleh organisasi seperti pinjaman pendidikan Maybank, manfaat pendidikan Perkeso dan bantuan kewangan zakat. Itu sahaja untuk bahagian saya. Sekarang saya akan menunjukkan poster kumpulan kita. Ia adalah dalam saiz A0. Sini adalah tajuk kumpulan kita dan maklumat ahli kumpulan. Seterusnya, kita ada pendahuluan, objektif kajian, metodologi kajian, sorotan kajian, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulannya. Seterusnya, kerja akan membuat penduduk untuk pembendangan kita. Secara konklusinya, pandemik COVID-19 telah membawa kesan yang amat membimbangkan terhadap masyarakat dan negara kita. Kita tidak mempunyai maklumat tentang bilakah COVID-19 akan tamat. Oleh hal yang demikian, semua pihak bertanggungjawab untuk memastikan virus ini tidak terus tersebar pada masa akan datang. Pelbagai inisiatif dan usaha bagi mengurangkan kes COVID-19 daripada terus tersebar telah diimplementasikan untuk pihak kerajaan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting bagi merealisasikan usaha tersebut. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika masyarakat daripada setiap lapisan mempunyai semangat untuk melaksanakan pelbagai usaha bagi mencegah penyebaran virus ini, kesan pandemik COVID-19 pasti dapat dikawalkan dengan baik. Para pelajar terutamanya perlu bijak menguruskan masa untuk memastikan pelajaran tidak terganggu dan memanfaatkan teknologi yang sedia ada bagi meningkatkan taraf akademik serta kualiti kehidupan mereka.
Sekian, terima kasih.